Assalamualaikum dan apa khabar warga internet, bersama saya sekali lagi Dini. Okey, hari ni kita tak ada guest. Untuk episod kali ni tak ada guest. Hanya saya seorang saja yang akan sembang dengan you all semua, korang semua. Jadi untuk episod kali ni, topik yang saya akan cakap adalah pasal side income ataupun income. So, sebelum kita mulakan, sebelum kita nak tahu cara nak buat side income ataupun income ni, korang tahu tak kadar pengangguran dekat Malaysia ni berapa banyak? Kalau tak tahu, saya bagi tahu. Dalam bulan Mei yang lepas, 5.3% meningkat. Maksudnya 5.3% tu bersamaan dengan 800,000, lebih 800,000 orang rakyat Malaysia. Ramai kan? Ramai sangat orang menganggur, ramai sangat orang yang tak ada kerja. Diorang yang tak ada kerja ni bukanlah orang yang malas, bukanlah tak cari kerja. Mereka-mereka ni cari je kerja tapi tak ada rezeki. Pergi cari kerja, dapat interview, tak dapat kerja. Lepas tu kena buang kerja masa PKP tu. Jadi mereka ni bukanlah golongan yang bernasib baik dan tak ada kerja, nak macam mana kan? Tapi tak ada kerja bukan bermaksud kita kena duduk dan tunggu saja untuk orang panggil ataupun duduk dan tunggu sampai ekonomi stabil. Tak. Kita ada banyak cara untuk buat side income ataupun income. Even orang yang dah bekerja pun tak semestinya mereka bekerja ni dia punya income tu cukup untuk orang buat saving, support diri sendiri ke, family ke. Saya bercakap ni mewakili golongan B40 yang ke bawah. Yang ke atas tu alhamdulillah lah, mesti dah cukup kan nak buat saving. Tapi ni saya cakap untuk yang mereka B40 ke bawah, yang buat saving pun tak mampu nak buat saving, nak kena buat side income lah apa semua. Jadi diorang ni semua tengah struggle nak dapat income lebih. Dan ada juga dalam golongan-golongan yang buat side income ni ataupun golongan-golongan yang tak ada kerja ni, diorang rasa down, rasa lost, rasa tak tahu nak buat apa, tak tahu nak start dari mana. Sampai diorang kadang-kadang terfikir juga yang kalau buat side income ni normal ke? Sebab dia tengok orang lain semua tak buat side income tapi gaji pun biasa juga. Tapi kenapa diorang nampak okey? Kenapa aku yang kena buat kerja lebih-lebih? Tak, sebenarnya diorang tak tunjuk. Bukan diorang tak buat, diorang tak tunjuk. Ada je. Macam benda tu dah jadi normal untuk orang ada lebih daripada satu pendapatan. Okay? So jangan down-down. Kita sama, okay? Rofi sikit. Macam saya personally pun saya buat side income juga. Ada kerja tetap tapi ada juga side income. Asalkan benda tu tak mengganggu kerja yang betul lah. Tak mengganggu kerja kita yang tetap tu. Dan untuk anak muda yang kat luar sana yang rasa macam patut ke aku buat side income, patut. Selagi ada tenaga, selagi tu kita kena buat side income. Lagi-lagi untuk orang yang tak ada kerja tu, yes, kenalah cari cara untuk buat income. So nak buat income ni bukannya kita kena kerja dengan orang je. Dia ada banyak cara. So salah satu cara, bukan salah satu lah, saya akan bagi tahu banyak-banyak cara lah. So yang cara paling common adalah orang buat bisnes. So, buat bisnes ni, apa bisnes kan? Bisnes produk sendiri ke? Produk orang ke? Apa ke? Yes. Contoh kalau buat bisnes sendiri. Okay? Buat bisnes sendiri tu maksudnya produk sendiri. Produk sendiri ni kena pergi kilang ke? Kena pergi jumpa orang tu untuk buat satu produk tu sampai gah ke? Modal kena tinggi ke? Tak. Bisnes yang produk sendiri yang paling senang adalah makanan. Kenapa makanan ni? Ialah kita masak sendiri. Kita kena ada strategi lah, yang tu yang penting. Tapi yang tu yang paling mudah. Buat laksa ke, buat nasi ayam ke, kek ke, atau kita boleh jual. Kalau rasa tak boleh nak buat produk sendiri tu, kita boleh jual kita punya skill. Contoh, kalau korang pandai edit, kalau korang pandai buat designing, buatlah poster, buatlah video, buat wedding fotografi ke, benda tu ada jalan dia. Dan let's say kalau tak nak buat yang wedding ni kan, tak nak buat video editing yang gah-gah sangat ke, yang sampai kena jumpa orang ramai ke, tak nak buat yang tu,
ada satu platform yang dekat luar sana, kena rajin search, yang macam gig jobs untuk designers, gig jobs untuk editor. Ada, kena cari tahu website tu. Klik, ambil job tu, tahu-tahu dah dapat duit. Let's say produk sendiri tak boleh nak buat, tak ada confident, tak reti ataupun rasa renyah benda tu, kita boleh jual produk orang lain. Jadi agent ke, dropship ke, kita pergi dekat company ataupun business yang kita dah confident. Nanti kita boleh register as agent, as dropship, macam-macam cara nak buat business ni. Lepas tu ada juga, saya faham, ada je orang yang macam cakap, saya ni bukan jiwa bisnes tak reti nak buat bisnes ni, tak reti nak buat sales, tak reti nak approach orang, buat marketing, yada. Okay, first of all, saya nak bagi tahu, saya nak semua orang faham yang apa-apa saja kita buat, apa-apa saja pekerjaan yang kita buat, kita perlu ada skill sales, skill selling. Kenapa? Contoh, kalau kita nak pujuk mak ayah kita beli barang untuk kita, kita nak pujuk wife ke, pujuk husband ke, pujuk sesiapa je untuk belikan barang untuk kita, apa yang kita buat? Kita cakap dengan orang tu, kita akan promote benda tu kan? That is selling skill. So everything yang kita buat, basically apa yang kita buat, even apa yang saya buat sekarang ni pun, itu adalah one of the selling skill. Cuma bezanya orang yang nak buat bisnes yang jual produk ni dengan income yang tak ada kaitan dengan produk-produk ke apa semua ni, beza dia adalah engagement dengan customer yang itu. Okay, dia bukan sales. Alright. So tadi yang pertama buat produk sendiri, yang kedua jual produk orang, yang ketiga gig economy. Pernah dengar tak gig jobs? Buat gig jobs. So gig jobs ni benda-benda yang fast job lah. Sebagai contoh e-hailing service. E-hailing service tu yang buat Grab, parcel delivery, hantar makanan apa semua. Yang itu dipanggil gig jobs. Even yang tadi saya mention tu, yang buat designing yang sekali tekan dan yang kita design post tu, yang itu pun di-consider gig jobs juga. So benda tu senang je nak buat. Ada banyak platform yang dah ada dekat Malaysia sekarang ni. Just Google, tekan, register, dah boleh buat. Okay, saya faham, ada je yang fresh grad, yang tak ada solid income nak buat kereta maksudnya nak beli kereta. Nak beli kereta tak ada, sebab yelah nak beli kereta kita kena ada slip gaji lah, apa semua benda tu. Kita dah lah tak kerja lagi, lepas tu income pun tak ada, macam mana kita nak beli kereta, nak buat Grab contoh. Jangan risau, Decapedia ada benda tu. Ni nak bagi tahu sikit lah. Decapedia, dia ada menyediakan kereta untuk korang yang nak buat Grab, nak buat healing service, nak buat gig jobs ni. Just datang kat Decapedia, kami akan tolong. Dan bukan Decapedia saja yang akan sediakan, even platform-platform, banyak lagi platform yang dah boleh sediakan bantuan-bantuan kecil-kecil macam ni. Yes, this is just a small thing. Sebab apa yang penting adalah your effort to do it. Okay? And then another thing is, let's say lah, you dah bekerja, lepas tu tak ada masa nak buat income, rasa sebab nak buat income ni kena mengambil your time, a lot of time. Jangan risau, kita ada passive income. Pernah dengar tak passive income ni apa? Okay, passive income ni income yang tahu-tahu je dah masuk. Alright, passive income ni I boleh cakap investment. Buat masa ni investment lah. Okay, saya tak akan panjang lebar nak explain apa tu investment, sebab saya bukanlah orang bank nak cakap pasal investment apa semua. But investment ni salah satu cara untuk kita kembangkan lah kita punya duit. Ada macam-macam cara untuk buat investment. Contohnya kita invest dekat startup company ke, kita invest dekat emas ke, macam-macam. Just Google dan akan jumpa jawapan dia. Macam kalau Decapedia dia bagi orang invest kereta, maksudnya pajak kereta dengan Decapedia. So nanti tahu-tahu je kereta tu akan buatkan duit untuk orang tu. Magic kan? Tapi itulah, dia ikut pada orang tu lah kalau nak buat invest ni macam mana. Bukan semua orang mampu nak buat investment.
So berbalik pada yang cara-cara yang atas tadi kan, cara nak buat bisnes, buat produk sendiri, jual produk orang ke, buat gig jobs ke, banyak cara lagi. Okay, lepas tu macam rasa tak ada benda nak invest, tak ada duit nak invest, tapi nak buat something else juga kan. Okay, Kapedia boleh tolong yang tu Kapedia boleh tolong. Sebagai contoh, let's say nak buat Grab tak boleh, nak invest kereta, nak letak kereta pun tak boleh. Kita ada buat satu lagi sistem, iaitu referral system, di mana kalau korang ada kenal sesiapa yang ada kereta Pro 2 lebih dekat rumah, orang dia ada kereta lebih brand Pro 2 dekat rumah dan dia tak guna, jarang guna, dia punya usia pun kurang 10 tahun, bagi info detail dekat Kapedia, tapi dengan syarat dia make sure details information tu dah minta izin dulu dengan tuan badan, baru share dengan kita orang. So bila kita ambil info tu, adanya berlaku close deal tu maksudnya kawan korang yang dah nak letak, macam dah sign agree nak pajak kereta dengan Kapedia, dan only anda akan dapat upah. Tahu-tahu dapat duit juga. Okay, yang itu dipanggil referral system, yang itu ada dekat Kapedia. Saya tak pastilah kalau dekat tempat lain ada ke tak ada, tapi hopefully ni dapat membantu anda untuk menjana pendapatan sikit lah. Okay, apa-apa pun korang jangan lupa, nak dapat income ni of course kita kena ada effort tu wajib ada. Sebab even kalau kita duduk diam saja yang macam passive income sekalipun, effort tu kena letak walaupun 1%. Kalau korang masih bagi beribu-ribu alasan untuk buat side income ni, rasa penat lah, rasa apalah, tahu tak dekat luar tu majority orang dah buat dah side income ni, orang dah start buat business, orang dah buat gig job apa semua. Apa alasan korang untuk tak nak buat benda ni? Takkan kita nak salahkan dunia, takkan kita nak salahkan COVID-19 24 jam, betul tak? So buat effort sikit dan jangan give up. Rasa letih, rasa down, fikir balik, at the end of the day it's gonna be worth it. Okay? Okay, sampai sini saja episod kali ni. Jangan lupa minggu depan hari yang sama, hari Rabu 9 malam, dekat mana Facebook page The Kapedia dan juga YouTube channel The Kapedia. Jangan lupa share, subscribe, like, komen dan tag pada orang-orang yang memerlukan side income ataupun cara nak, macam dah tak tahu dah macam mana nak buat income. Okay, benda ni bantu orang ramai, insyaAllah. Okay, bye-bye.